Jangan kau pergi dekat ruang tamu tu kau bercakap hello sayang, hello baby, hello mother. Geram pula aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsikan kepada anda common sense ataupun asas-asas semasa kita menumpang rumah orang. Okey. Di sini saya ada buat beberapa nota penting lah untuk saya kembangkan saya punya isi. Sebelum saya nak meneruskan saya punya point ataupun syarahan ataupun perkongsian saya suka nak berkongsi berkenaan dengan pertama sekali saya nak berkongsikan pengalaman saya lah, di mana saya pengalaman saya duduk di asrama ni lama jugalah. Okey, lama juga sejak saya bermula dengan umur saya darjah 3. okey. Umur saya darjah 3 saya dah masuk asrama, sekolah swasta di sekolah agama Bukit Naga. Selepas itu darjah 4 saya masuk sekolah lain, tak masuk asrama, tak ada asrama. Bukan tak ada asrama, ada asrama tapi saya tak duduk asrama. Darjah 4, darjah 5, and then tingkatan 1 saya start daripada situ masuk asrama sampailah saya ambil saya punya degree ijazah sarjana muda. Pengalaman saya hidup dengan kawan-kawan, dengan housemate, dengan roommate memang sangat-sangat banyak. Jadi saya nak berkongsikan lah apa dia asas-asas ataupun common sense kita sebagai orang yang kita sebagai housemate ataupun roommate, ataupun lebih tepatnya lah saya nak berkata berkenaan dengan orang yang menumpang rumah orang lain. Jadi di sini sebenarnya saya nak luahkan juga sebenarnya saya punya perasaan. Tak salah rasanya kan? Kita nak meluahkan dan at the same time kita nak berkongsi. Sebenarnya 6 poin yang saya tulis kat sini ni benda asas je, common sense. Mungkin korang pun sebenarnya dah tahu. Benda-benda ni memang korang buat pun, tapi korang kena tahu memang ada ataupun memang wujud manusia yang dah tak ada common sense, dah tak ada adab, tak ada akhlak bila menumpang rumah orang lain. Okey, itu sebabnya saya nak buat video ni. Okey, jadi poin pertama saya, mari kita bacakan. Yang pertama, bayar bil elektrik, bil air, bil internet atau segala bil yang ada kaitan dengan rumah tu. Memang benda ni sebenarnya sepatutnya korang dah tahu, memang kena bayar lah. Korang dah menumpang, korang dah gunakan elektrik dalam rumah tu, korang gunakan air, confirm kena bayar. Tak perlu sampai tuan rumah tu nak menagih ataupun mengemis. Bu, bila nak bayar bil? Takkan duduk free je, korang menumpang je kan? Ya, sepatutnya kita orang yang menumpang, contohlah saya sebagai orang yang nak tumpang rumah orang lain, InsyaAllah saya akan tanya tuan rumah, bang, bil air, bil elektrik bulan ni berapa? Saya nak bayar berapa? Kan? Okay. Kemudian tanggungjawab sebagai orang yang tuan rumah lah, sebagai tuan rumah kita kena bagi tahu berapa amount dia yang sepatutnya orang yang menumpang tu perlu bayar. Jadi contohlah, saya bagi contoh lah kan, bulan ni kena bayar RM40 kan, okay, RM40. So saya sebagai orang yang menumpang, okay, saya akan cuba bagi duit ekstra. Contohnya sikit pun tak apa. Contoh kan, dia minta RM40, kita bayar RM45 ataupun RM50, genapkan saja. Why not kan? Sebagai kita tanda rasa menghargai tuan rumah. Okey. Sebab kita menghargai tuan rumah sebab dia dah bagi kita duduk, dah bagi kita tumpang rumah dia. Tak salah kita nak menghargai tuan rumah tu. Saya sebagai contoh kalau saya sebagai tuan rumah, kalau dia bagi lebih
Kalau dia okey. Kalau dia nak tolak, bagi bayar tepat je, tu terpulang lah. Kan? Itu atas budi bicara masing-masing. Takkan tu pun nak ajar. Okey, itu nombor 1. Dan yang nombor 2, minta izin. Okey, segala barang yang ada dalam rumah perlu minta izin. Yang ada kat rumah ni barang apa? Beras, kicap, sos, bawang ke, ataupun air minuman yang ada dalam peti ais tu, setiap kali kita nak guna, setiap kali kita nak periuk ke, rice cooker ke, pinggan mangkuk, apa semualah, segala benda yang kita nak guna kena minta izin dengan tuan rumah. Selagi tak ada izin, jangan guna. Atau korang beli barang korang sendiri. Senang cerita. Adalah satu cerita di mana ada kawan saya kat Uniza dulu kan. Saya duduk kat Uniza asrama ataupun kampus, di mana saya beli saya punya sos dan juga kicap untuk saya makan lah. Kita beli makanan kat luar. Okay. Kemudian mungkin restoran tu ataupun gerai tu tak ada kicap, tak ada sos dan sebagainya. Kita bawa balik rumah. Kemudian adalah kawan-kawan kita yang mula-mula cakap, "Wan, minta sos sikit Okey, no problem." Tapi lama-lama dia makin dah biasa minta kita. Lama-lama dia dah cakap, "Tak payah minta lah kot." Okay. Sebenarnya kena minta. Okay, kena minta. Bagi tak bagi tu pandai-pandai lah. Takkan tu pun nak cakap. Tapi memang kena minta. Itu ialah common sense. Itu adalah basic. Kita nak guna barang orang, bukan barang kita buat apa kita nak minta izin. Betul tak? Betul. Itu poin nombor 2. Poin yang nombor 3 ialah buang sampah, lap meja, basuh balik pinggan, mangkuk selepas kita guna. So, kat sini poin dia ialah jadilah orang yang bertanggungjawab. Kita ni dah lah tak minta izin orang nak guna rice cooker. Kemudian kita lepas guna tu letak dekat atas sinki sampai berkulat. What? Kita letak bekas makanan kita lepas kita beli dari luar tu, kita letak je atas meja ataupun kita letak je atas sinki. Tak buang. Menternak kulat. Apa ni? Mana adab korang? Mana adab? Adab sebagai orang yang menumpang sepatutnya kemas balik barang apa yang kita dah guna. Seperti mana sebelum kita guna benda tu, lepas kita guna, kita jadikan, letak balik tempat dia seperti mana yang sebelum kita guna. Faham tak maksud saya kat sini? Pelik. Ayat saya ni pelik. Tapi itulah dia, common sense dia. Common sense dia ataupun asas ataupun adab kita sebagai orang yang menumpang rumah orang lain ialah kita kemas balik apa barang yang telah kita gunakan. Okey, kita makan atas meja contohnya. Mungkin ada makanan yang bersepah. Kita makan nasi bersepah 2-3 biji kat bawah kan. Sapu. Itu tanggungjawab kita sebagai orang yang menumpang. Sama juga kita guna rice cooker. Lepas guna, basuh. Mungkin tuan rumah nak guna lepas tu. Takkan tuan rumah nak guna periuk tak basuh. Aku yang kena basuh dia punya makanan. Dia punya sisa. What the heck? Apa ni? Aduh, benda ni sebenarnya memang benda asas je. Tapi sebenarnya memang wujud orang yang tak ada common sense. Memang ada wujud orang yang tak ada adab macam ni. Itu nombor 3. Kemudian nombor 4 ialah tutup kipas, lampu, apapun barang yang ada kaitan dengan elektrik selepas kita guna. Lagi-lagi benda yang ada heater. Contohnya setrika, water heater memang auto lah kan. Rice cooker contohnya, terbiar je warm kan. Itu dah lebih. Memang dah lebih. Benda ni memang sebenarnya common sense dan sepatutnya tak perlu pun bagi tahu. Korang lepas guna ruang tamu, kita lepak dekat ruang tamu, kita makan, kita pasang lampu, pasang kipas. Kemudian kita lepas habis settle semua, korang nak masuk bilik tidur, jangan terbiar pula lampu kipas tu terbuka dekat ruang tamu macam tu je. Tuan rumah pula yang nak kena tolong matikan. What? Apa ni? Jangan buat macam tu, saudara-saudari.
Ini benda penting sekali dalam kita menumpang rumah orang. Kita kena jaga benda ni. Lagi-lagi kita ada title Ustaz. Kemudian poin saya yang kelima ialah sesekali tu tolonglah berkhidmat untuk rumah yang kita tumpang tu. Okey, walaupun kita tak guna sebahagian tempat kan, contohnya tempat tu berhabuk, kita cubalah kan berkhidmat untuk rumah tu. Kita lap ke, kita sapu ke, kita mop ke kan. Walaupun kita malas sekalipun lah kan, kita tunjukkan kita punya rajin tu depan tuan rumah. At least supaya tuan rumah kata, oh baiklah budak ni kan. So kita pun lega, kita rasa oh memang baiklah, aku rasa macam baguslah aku bagi dia tumpang rumah ni. So macam kita rasa dihargai at least. Okay, itu nombor 5. Dan terakhir sekali ialah yang keenam, hormat privasi orang lain. Okay, hormat privasi orang lain ni saya nak bagikan kepada dua poin kecil. Yang pertama, bila korang berhubung PJJ, berhubung dari jarak jauh dengan pasangan korang, sama ada isteri ke, awek ke, tak kisahlah. Itu saya tak nak tahu korang ada awek ke, ada skandal ke apa, saya tak nak tahu. Tapi yang penting, jaga privasi orang lain. Jangan kau pergi dekat ruang tamu tu kau bercakap, hello sayang, hello baby, hello mother. Geram pula aku. Cari bilik. Jangan korang bersayang-sayang, korang nak cerita apa pun lah kan, dekat katil ke, dalam seluar ke apa, korang ceritalah dalam bilik. Jangan sampai tuan rumah pula rasa awkward, rasa malu nak pergi ruang tamu tu, nak lalu ruang tamu, nak pergi dapur nak ambil barang dia sendiri pun jadi aku ganggu ke dia bergayut ni. Wah, korang cakap lah dalam bilik tu. Nak cakap apa suka hati korang nak cakap daripada malam sampai subuh ke, tak kisah. Jangan ganggu privasi orang lain. Itu nombor 1 punya point sub. Yang kedua, jangan pasang muzik kuat-kuat. Tak kisahlah pasang muzik ke, korang pasang media sosial macam TikTok ke, YouTube ke, Facebook video ke, apa-apa ke. Jangan pasang kuat-kuat sampai mengganggu orang lain, sampai mengganggu rasa macam nak tidur pun susah kan, sampai jiran nak mengaji pun susah. Itu satu benda yang sangat-sangat tak bertanggungjawab lah sebagai orang yang menumpang rumah. Jadi sebenarnya 6 poin ni saya tujukan kepada orang yang menumpang rumah seseorang, dan sebenarnya saya tujukan kepada diri saya sendiri. Sebab saya pun kadang-kadang buka YouTube kuat-kuat, tapi saya tahu batas saya. Okay, saya harap video ni sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada korang. Kalau korang rasa ada lagi poin yang saya tertinggal ataupun korang nak tambah lah kan, korang boleh komen di bawah, nyatakan korang punya pandangan. Dan mungkin ada juga kawan-kawan korang yang sebagai roommate ataupun housemate ataupun yang menumpang rumah. Jadi korang boleh sharekan video ni supaya diorang lebih alert, lebih tahu. Mungkin korang akan cakap, kenapa kau buat konten YouTube kan, benda ni kan korang tak boleh tegur je ke? Okay, saya nak jelaskan, tak semua orang boleh tegur. Macam saya sendirilah, saya bukan tak berani nak tegur. Saya seorang yang introvert. So bila saya tak selesa dengan seseorang, saya takkan cakap dengan dia. Dan saya lebih selesa menyendiri. Bila saya dah annoying dengan seseorang, contohnya dia buat benda-benda yang saya sebutkan tadi tu, macam orang yang tak bertanggungjawab tu, saya lagi-lagi turn off. Memang turn off. Dah tak ada langsung rasa nak tegur dia. Jadi benda ni sebab salah satu faktornya sebab saya tak nak tegur. Sebabnya ialah benda tu sangat-sangat asas. Benda yang sangat-sangat asas, common sense. Takkan benda tu pun nak kena bagi tahu. Itu salah satu faktor. Mungkinlah dia tak sedar ke apa kan. At least saya dah buat satu benda ni supaya dia sebenarnya bagi manfaat juga untuk orang lain, supaya sedar benda ni. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe. Kalau rasa video ni bagus, tekan like, thumbs up, and then share kepada kawan-kawan yang ada perangai yang tak bertanggungjawab ni, atau mungkin bertanggungjawab saja nak share pun boleh, tak ada masalah.
Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.